نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah. Karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, saqallahu ta'ala bi ghaithi karami wa ridwan. Kita sampai pada muka surat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 36, kitab Kashful Ghaibiyah. Al-babus sadisu fi anna ruha ba'da al-khuruji ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Dan bab yang keenam pada menyatakan bahawa roh kemudian daripada keluar daripada badan itu, datanglah ia pada kuburnya dan kepada rumahnya. Jadi malam ni, ini soalan yang selalu orang tanya. Lepas kita mati, roh keluar daripada jasad, ke mana roh itu? Adakah roh itu balik ke rumah dia balik? Adakah dia melihat saudara mara dia atau tidak? Kalau ada, mana dalil? Adakah roh itu masih ada di kubur atau roh itu tidak ada di situ? Ini malam ni dijawab dalam bab yang ke-6 ni. Telah bersabda Nabi alaihi salam, apabila keluar roh itu daripada badan anak Adam, maka apabila lalu 3 hari, berkatalah roh itu, ya Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku berjalan kepada kuburku. Maknanya kubur, asal roh tu tak, lepas 3 hari roh minta izin nak pergi tengok kubur dia, nak balik ke kubur dia balik. Nak tengok kubur dia tu. Habis lama tu mana roh tu pergi? Tengok nasib roh tu. Kalau roh tu roh orang mati syahid, dimasukkan dalam tembolok burung warna hijau yang terbang dalam syurga. Kalau roh tu roh orang jahat, dihubur dalam telaga barhut. Kalau roh orang baik, dibawa ke langit. Jadi lepas 3 hari roh tu dibawa balik. Ni roh yang orang baik ni, roh yang diizinkan ni. Lepas 3 hari roh minta izin kat Tuhan, aku nak pergi tengok kubur aku, dan aku nak telik kepada jasadku yang adalah aku dulu pernah duduk dalamnya. Maka memberi izin Allah Ta'ala baginya roh, maka datanglah ia roh kepada kuburnya, dan meniliklah si roh itu kepadanya daripada jauh. Tengok sayup, dia tengok kubur dia, tengok jasad dia sendiri, tengok kubur dia, tak jauh. Dan sungguhnya telah mengalir daripada 2 lubang hidungnya, yang mayat tadi tu, dan daripada mulutnya mayat tu darah. Dia nampak dalam kubur tu, jasad dia tu, darah dah mula keluar ke hidung, ke mulut lepas 3 hari. Maka menangislah ia akan sebagai tangis yang panjang. Menangis, roh tadi menangis, nangis, roh nangis. Kemudian berkatalah ia roh, wah jasadku yang miskin, hai kekasihku, adakah engkau ingat akan beberapa hari hidup engkau? Bermula rumah inilah. Rumah mana ni? Rumah dan kubur. Roh kata diibaratkan rumah yang liar,
Bukan rumah biasa pergi, rumah dia. Dan rumah bala. Dan rumah kepicikan. Dan rumah penuh duka cita, kubur tu. Dan rumah menyesal, kata roh. Kemudian berjalanlah ia. Maka apabila adalah 5 hari, berkata laginya roh. Maka datanglah ia kepada kuburnya dan meniliklah ia daripada jauh. Dan sungguh telah mengalirlah daripada 2 lubang hidungnya dan daripada mulutnya dan 2 lubang telinganya itu air danur. Danur ni darah campur nanah. Dan nanah keluar, maka menangis ia akan sebagai menangis. Kemudian berkatalah, jasad yang miskin, jasad yang dah tak ada apa-apa dah. Harta tak ada apa, tak ada, miskin. Adakah kau ingat akan beberapa hari hidup engkau dalam dunia, akan beberapa rumah ini yang duka cita dan percintaan dan percobaan dan ular dan kala. Dah masuk ular, dah masuk kala jengking, masuk. Sungguhnya telah memakan oleh ulat akan daging engkau. Dah, ulat dah datang dah. 5 hari ulat start datang makan jasad tu. Dan telah mencari ia akan kulit engkau. Habis kulit kena makan di ulat. Dan segala anggota engkau. Kemudian berjalanlah ia. Maka apabila genap 7 hari, berkatalah ia, hai Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku nak telik lagi jasadku. Maka memberi izin Allah baginya. Maka datang lagi sekali kepada kuburnya dan menilik ia daripada tempat jauh. Dan sungguh telah jatuh padanya oleh ulat amat banyak. Banyak, lalat dah penuh dah. 7 hari lalat dah urung. Atas, bawah, dalam mata, dikoreknya mata kita, dikoreknya tangan. Habis lubang hidung, ulat dah banyak. Maka menangis ia roh tadi akan sebagai menangis. Nangis tengok jasad kena makan di ulat yang amat sangat. Maka berkatalah ia, hei jasadku, adakah engkau ingat beberapa hari hidup engkau? Di manalah segala anak engkau? Anak engkau mana? Habis anak engkau tak datang-datang ziarah. Di manalah segala keluarga engkau yang kau sayang-sayang sangat tu? Mana keluarga? Keluarga pun dah tak ada. Di manalah aurat engkau? Aurat pun dah terbuka. Di manalah segala saudara engkau? Di manalah handai taulan engkau? Di manalah jemaah engkau? Kawan-kawan mana? Kawan-kawan kedai kopi tu mana? Di manalah jiran-jiran engkau? Habis tuan-tuan nak mati, jiran tak ada, kawan-kawan tak ada, saudara tak ada. Yang mereka itu suka, mereka itu berjiran engkau di kau. Pada hari ini menangis mereka itu atas engkau, atas aku dan atas engkau, kata roh. Aku sedih tengok aku, tengok engkau. 7 hari. Lepas tu adalah salah satu daripada sebab alasan kenapa ulama dia buat kenduri 3 hari, 7 hari tu, kerana bertafaul. Adat untuk bertafaul. Sempena, sempena mata tercabut, sempena 7 hari tu, perubahan-perubahan pada jasad tadi tu. Jadi kita yang hidup ni, seolah kita kasihan dan kita mengerti apa yang jadi kat saudara-saudara kita dalam kubur tu. Tak ada kita tinggal macam tu je, tak tengok dah. Yang buat 3 hari, 7 hari tu, 40 hari. Sebenarnya tak ikut hari tu pun tak masalah. Tapi mengambil sempena lah. Sempena. Tafaul. Kerana Nabi SAW yuhibbul fa'lal hasan. Rasulullah suka pada sempena yang baik. Oh, kebetulan dalam kitab beda ada sebut 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kebetulan. Tak ada masalah. Kerana mereka pun mengerti juga apa yang berlaku dalam kubur tu. Benda boleh tengok. Boleh tengok, boleh saksi. Apa yang berlaku pada jasad tu. Tak kira jasad Hindu ke, Islam ke, macam tu. Ulat makan sama je. Ulat nak makan-makan.
Maknanya pada tertib Zuhir itu yang berlaku. 3 hari berlaku macam ni, 5 hari macam ni, 7 hari macam ni, 40 hari pecah perut. Itu kebiasaan. Maka kita bertafaul, kita buatlah tali arwah masa tu. Tak ada masalah. Bukan bid'ah sampai tak boleh masuk neraka. Lepas tu kata pergi. Dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apabila mati orang yang mukmin, beredarlah rohnya pada keliling rumahnya sebulan. Bila orang mukmin mati, roh tu round kat rumah dia sebulan. Maka meniliklah ia kepada barang yang tinggalnya daripada hartanya. Dia tengok apa, kereta aku pun jadi kereta aku. Lah, anak aku dah jual kereta ni. Kereta aku beli tu dia dah jual. Tengok tanah pula. Tanah aku ada lagi tanah ni. Tengok anak dijual pula tanah tu. Habis semua. Betapa dibahagi-bahagikan akan dia. Penat kita cari siang malam. 10 tahun baru boleh beli tanah sebidang. Mati-mati dapat dia anak, habis dibagi-bagi, habis. Dan betapa ditunaikan akan hutangnya. Hutang-hutang dia, adakah anak saudara dia ingat? Waris-waris dia bayar tak? Maka apabila sempurna baginya 1 bulan, berkeliling pula ia kepada kuburnya. Dia round kat kubur dia pula. Maka berkeliling ia kemudian daripada demikian itu. Dia jalan-jalan kat kubur sampai sempurna setahun. Maka menilik ia akan orang yang meminta doa ia baginya. Ni. Kadang-kadang dia hadir, kita doa. Ada sebelah tu. Tempoh setahun tu. Dia tengok je orang doa kat dia. Dan orang yang duka cita ia atas yang nangis, yang sedih. Dan apabila sempurna setahun, diangkatkanlah rohnya kepada tempat perhimpunan segala roh, hinggalah hari kiamat. Dihimpun tempat roh, tak tahu mana, naik ke atas, tempat simpan roh sampai kiamat. Jadi maknanya masa setahun dia masih ada kat bawah ni. Lepas tahun, kalau ikut kitab ni, dia akan dibawa naik ke atas, naik ke langit. Artinya sampailah hari tiup sangkakala. Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruh. Artinya turunlah oleh segala malaikat roh, hingga akhir ayat. Dan dikata orang, dan serta mereka itu roh, rauh dan raihan. Bukan roh tu, rauh. Jadi bila malaikat tu besok nak jemput roh-roh ni, dia bawa rauh, bukan roh, rauh. Rauh tu wangian, wangi-wangian. Raihan dia bawa itu. Dia baling itu. Dan dikatakan bermula roh itu, malaikat yang amat besar. Yang kata malaikatul roh tu. Roh tu apa dia roh? Tafsir, tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruhu ni ada kata malaikat Jibril. Ada yang kata roh ni bukan, malaikat yang lain, malaikat besar. Yang turun ia bagi khidmat kepada orang mukmin. Seperti firman Allah Ta'ala, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumu ruh, artinya pada hari berdirilah segala roh dan segala malaikat bersaf-saf, hingga akhir ayat. Maka kata setengah ulama, makna roh ni apa? Anak Adam. Yang berdiri roh kita lah, anak Adam. Berkata Kil, bermula roh ni makna Jibril. Jadi maknanya kita bangkit pada kubur besok memang berselerak, tapi bila nak menghadap dengan Tuhan tu, dia sap macam sap semayang, berdiri tegak-tegak tu. Dia cantik begitu, satu sap. Dalil dari mana? Dalil ayat Quran, yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari berdirilah oleh roh. Jadi roh ni siapa roh ni? Setengah tafsir kata roh ni kita, bersaf-saf. Setengah kata Jibril. Khilaf kat situ. Tapi berdiri bersaf-saf. Lepas tu
Dan setengah pendapat pula kata bermula roh itu roh Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bawah arash meminta izin pada malam Lailatul Qadar daripada Allah Ta'ala pada turun ia supaya memberi salam ia atas segala orang mukmin. Ni ayat ni ayat surah Inna Anzalna tu. Dia nak bahas pasal kalimat roh tu. Dia ada beberapa khilaf ulama mana kata roh ni siapa roh ni. Pada malam Lailatul Qadar ni turunlah malaikat serta roh. Roh ni siapa? Ada kata Jibril. Ada yang kata roh Rasulullah pada ni. Tu dia. Turun pada arash. Ni khilaf ulama. Pada turun ia supaya memberi salam atas segala orang beriman laki-laki dan mukminat yang perempuan. Maka lalu ia atas mereka itu. Dan setengah pendapat pula kata orang bermula roh itu roh segala kerabat daripada segala orang yang mati. Oh, kaum kerabat kita mati dulu turun daripada langit. Berkata mereka itu roh kaum kerabat ni, hai Tuhan kami, izinkanlah olehmu bagi kami dengan turun kepada rumah kami. Setengah ulama tafsir kata tanazzalul malaikatu wa roh tu roh kaum kerabat saudara mara kita yang mati dulu. Dia minta tu kata biizni rabbihim tu, dengan izin Tuhan mereka. Asalnya roh ni tak boleh turun, tapi pada malam Lailatul Qadar tu izin dari Tuhan turun. Dia turun nak buat apa? Setengah kaul kata dia setengah turun dia pergi bersalam-salaman dengan orang beriman. Setengah kaul kata pula mereka ni turun nak pergi ziarah rumah-rumah dia orang. Balik pergi ziarah rumah ni. Hingga kami dapat lihat segala anak kami dan zuriat kami. Maka turun mereka itu pada malam Lailatul Qadar, seperti barang yang telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menarik ni. Jadi maknanya ada kaul pendapat Ibnu Abbas malam Lailatul Qadar tu kata roh tu roh kaum kerabat. Dia turun. Apabila adalah ia pada hari raya dan hari Ashura dan hari Jumaat yang awal daripada bulan Rajab dan malam nisfu daripada bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar dan malam Jumaat, keluarlah segala roh orang mati daripada kubur mereka itu dan berdiri mereka itu atas pintu rumah mereka itu. Ada pendapat yang berkata tu pula Ibnu Abbas, bukan sebarang orang tu, Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata memang ada berlaku. Malam-malam yang disebut tadi tu, malam hari raya Ashura, malam Jumaat, hari Jumaat awal daripada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar dan malam Jumaat, segala malam Jumaat. Roh keluar pada kubur, diri kat depan pintu rumah dan berkata mereka itu, kasihanlah olehmu atas kami. Ni malam Jumaat. Kasihanlah kat kami, atas kami pada malam ini yang berkat dengan sedekah atau suatu suap. Titik. Tengok. Ni sibuk baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi malah baca. Tapi kenapa ulama kita dulu suruh baca Yasin malam-malam Jumaat? So hadiah pada orang buat tali arwah malam Jumaat. Ni. Tengok kita ni. Dia kata apa ni? Malam Jumaat beraturlah segala roh-roh tu kembali pada pintu rumah mereka, berkata mereka itu, kesianlah olehmu atas kami. Nak kesian macam mana? Nak bagi makan? Makan apa roh? Makan tahli arwah kita tu lah. Yang kita hantar tu, sedekah-sedekah tu. Ni. Nampak cerdik orang dulu beramal. Kita yang bodoh, tak tahu. Sibuk baca surah Kahfi malah bagus baca surah Kahfi, betul fadilat lain. Mendapat satu fadilat yang dikurniakan oleh Allah membaca surah Kahfi di malam Jumaat. Habis baca surah Yasin tak ada fadilat ke? Fadilat lain pula, makbul doa. Malam Jumaat makbul doa, baca Yasin pula makbul doa.
Sedekah pula, tahlil arwah baca, bagi makan pula. Dapatlah roh-roh tadi. Ni kita ni selfish. Tiap-tiap malam nak mengaji. Tak ingat orang mati. Zaman sekarang banyak masjid surau, malam Jumaat pun tazkirah juga. Jadi hilang kontak dengan orang mati. Amalan yang sangat baik, malam Jumaat masjid surau baca Yasin, masjid surau bawa air, lepas tu besok ke ziarah kubur. Hilang amal tu, hilang amalan tu, terkikis sedikit demi sedikit. Alasan buat tazkirah, alasan buat kuliah. Habis masjid surau semua dah tak ada dah. Orang ziarah kubur pun kurang. Tak ingat mati je. Nampak tuan-tuan kesan kerana kita terlalu sangat mempertikaikan amalan orang-orang dulu, seolah tak ada dalil. Tapi bila terjumpa macam ni, menyesal. Bawa tahu besok dah mati malam Jumaat, tuan-tuan datang. Mana orang kat rumah ni? Tak ada. Dia tengah pergi dengar tazkirah. Tazkirah untuk kita, untuk mati ni. Minta sekali seminggu je. Bacalah tahlil, sedekahlah, baca Yasin sekali seminggu. Ingatlah yang mati 6 hari untuk kita, sehari bagilah pada si mati, sebab besok kita pun mati. Jadi budaya yang baik itu satu sunnah tu. Man sanna sunnatan hasanatan falau ajru. Siapa menghidupkan satu sunnah yang baik, maka bagi dia pahalanya. Siapa hidupkan satu sunnah yang baik, mana ni sunnah yang baik? Malam Jumaat baca Yasin, bagi pahala. Tazkirah 6 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, 6 hari. Buat kelas 1 hari bagi pada si mati. Hidupkan balik. Jangan tinggalkan tu amalan tu. Dan baca kitab ni. Kenapa kita buat? Oh, rupanya pada malam Jumaat roh-roh datang ketuk pintu, minta sedekah. Bukan minta tazkirah, minta sedekah amalan. Lepas tu kata apa lagi? Dan berkata mereka tu, kesianlah kami, ada tak makan sesuap, maka bermula kami sangat berhajat kepadanya. Allah kesian orang. Maka jika bakhil kamu dengan dia, kata dia, kalaulah kamu ni bakhil sangat, malam Jumaat pun tak nak bagi apa-apa, tak ada Quran, tak ada bagi selawat ke, bagi tahlil ke, dan tiada kamu beri akan dia, maka bacalah oleh kamu akan kami dengan Fatihatul Kitab. Kong-kong sekalah Fatihah kat kami, kata si mati ni. Tengok. Pada malam ini, malam mana? Malam Jumaat. Yang amat berkat, malam Jumaat, malam raya, malam tadi tu, malam 10 Syakban, malam tu kada. Adakah daripada seorang yang kasih sayang atas kami, kata roh? Adakah daripada seorang yang ingat akan dagang kami? Kami ni tak ada orang ziarah, sorang-sorang kat kubur ni. Hai orang yang duduk dekat dalam rumah kami, dan hai orang yang berkahwin akan segala perempuan kami, janda-janda kami yang kau dah kahwin, ingatlah kat kami ni. Dan hai orang yang bermukim ia pada kawasan kami, kawasan mahligai kami. Dan bermula kami sekarang ini, kata ahli kubur ni, di dalam kepicikan. Susah kami nak hidup ni. Kami nak minta tolong siapa, nak beramal tak boleh dah. Picik kubur kami. Dan hei orang yang membahagi-bahagi segala harta kami, janganlah tu baru mati tak ada dah bagi harta dah. Tolaklah dulu hutang si mati, tolaklah dulu pidyah puasa, pidyah semayang, lepas tu bagikanlah. Kerjakanlah badal haji si mati, tak dandan ambil harta dah. Ni lepas tu kata apa? Hei orang yang menghina ia akan anak yatim kami, adakah daripada kamu seorang yang menyebut, yang ingat akan daging kami dan suhuf kami itu sudah guling, dan surat kamu terbuka, dan tiada bagi mayat di dalam liang lahat itu pahala. Tak ingat ke kami ni kat ni tak ada apa-apa ni, pahala tak ada ni? Maka janganlah kamu lupa akan kami dengan pecah-pecah roti kamu. Maksudnya
kata-kata kiasan. Roti-roti kamu yang kecil-sikit yang kamu ada tu sedekahlah, bagi kami pahala. Dan doa kamu bahawasanya kami sangat berkendak kepada kamu selama-lamanya. Kami nak beramal dah tak boleh dah. Kau yang hidup ni tolonglah kami. Maka jika mendapat oleh mayat itu daripada sedekah dan doa daripada mereka itu di malam Jumaat ni, nescaya kembalilah ia padahal suka, seronoklah dia. Alhamdulillah masjid Senawang macam ni best. Tiap-tiap malam juga dapat bungkusan Fatihah, Yasin, tahlil la ilaha illallah, orang bagi bagiah Quran lagi, seronok orang kubur. Lagi manis muka mereka itu, seronok, happy, seronok. Karya hari semua ingat orang mati. Dan jika tiada mendapat ia, kalau balik mendapat apa? Tak ada apa, tazkirah. Dan saya kembalilah ia duka cita. Nak aku tengok TV je malam Jumaat, tengok midnight, apa tak ada, duka cita lah si mati. Dan mahram dan putus mahram dan putus asa lah daripada mereka itu. Dan sungguhnya kata Kil, bahawa roh itu dalam perhimpunan segala haiwan, tiada pada segala badan. Kata setengah-setengah Kil, roh ni duduk kat haiwan, bukan kat pada badan, tetapinya pada satu juzuk daripada segala juzuk yang tiada muayyan, tak tahu kat mana. Ni cerita lain ni. Kata Kil, roh dalam perhimpunan segala haiwan, tiada pada segala badan. Ni cerita roh haiwan. Roh binatang tak serupa kita. Roh binatang ni dia tidak ada pada segala badan, tetapi pada satu juzuk daripada segala juzuk yang tiada tertakyin, tak tentu kat mana. Dengan dalil bahawasanya luka oleh seorang akan sebagai luka yang banyak, maka tiada mati ia. Dan luka oleh seorang akan luka yang satu, maka mati ia dari kerana bahawasanya kena ia akan tempat menempati padanya oleh roh. Ni dalil kan. Jadi maknanya kata dia, roh ni dalam jasad ni tak tentu kat mana. Kadang-kadang luka sini, luka banyak dah tak mati, sini luka banyak tak mati. Kadang-kadang kena tembak kat sini, mati. Sebab roh dia kat sini. Ada pula orang kena tembak sampai kat kepala tak mati-mati, roh dia tak ada di situ. Ni kata satu pendapat ni. Kat mana roh tu? Nak kalau macam ikan keli kan. Ikan keli tu dah potong-potong hidup lagi, tengah ekor hidup lagi, mana roh? Dan kata Kil bermula roh itu menempati pada sekalian badan. Setengah Kil pula kata roh ni seluruh badan, kerana mati itu pada sekalian badan, yang menunjukkan atas firman Allah Ta'ala, Kul Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Surah Yasin. Kata olehmu, hai Muhammad, menghidupkan akan dia oleh Tuhan yang menjadikan dia pada awal kali. Maka jika dikata orang apa farak beza antara roh dengan rawan kami, roh dengan rawan, bermula keduanya bersuatu, tiada antara kedua itu farak. Wallahu a'lam. Panjang cerita ni. Apa soalan nak tanya? Nabi SAW, apabila dilahirkan bagi anak Adam seorang bayi, maka Allah SWT telah sertakan dengannya satu malaikat. Nama malaikat itu malaikat Murhin, duduk mendiami di tangkai hati sebelah kanan. Tugas malaikat ini mengajak kepada kebaikan. Makhluk kedua syaitan, duduk mendiami di atas tangkai hati sebelah kiri. Tugas syaitan mengajak kepada kejahatan. Dan makhluk yang tiga, kari. Kari ini tidak dianggap sebagai syaitan, sebaliknya sebagai golongan jin. Tugas kari juga mengasah manusia untuk melakukan kejahatan. Okey, soalan saya yang pertama, Ustaz, apa hikmah Allah titipkan tiga makhluk ni daripada kita lahir sampai kita meninggal dunia berada dalam jasad kita? Soalan yang kedua, selepas kita meninggal dunia, kita masuk alam barzakh, ke mana pergi ketiga-tiga makhluk ni, Ustaz?
Baik, soalan yang baik. Kita bila kita lahir saja, memang Allah tugaskan satu malaikat dan satu syaitan, ya. Sentiasalah malaikat dan syaitan ni mengiringi kita. Ada kaul kata syaitan itulah korin, korin itulah syaitan. Ada kaul kata tak, syaitan tu lain, korin tu lain. Yang satu jin pula yang mengiringi kita tu. Jadi ada dua kaul tu, sama ada dua atau tiga. Ala kulli hal, memang kita dilahir, memang benda tu akan bersama kita. Soalan tuan tadi ni, apa hikmah Allah Ta'ala buat benda tu bila kita lahir? Apa hikmah ni? Hikmah dia sebagai cobaan pada manusia ni, yang mana yang dia akan ikut. Sebab kalau tidak ada cobaan, kalau tidak ada api yang menempa, macam mana nak beza yang mana emas, yang mana tembaga, yang mana besi? Nak tahu kena tempa lah. Nak tempa tu barulah kita boleh beza. Ni emas. Barulah boleh diasingkan antara emas dengan biji. Setelah ditempa, emas tu ditempa, dibersihkan, dipanaskan, barulah keluar yang kata emas tu mana. Macam tu juga manusia ni, kalau tak diadakan ujian pada kehidupan mereka itu, maka tidak zahirlah mana satu manusia yang betul-betul bertakwa dan mana yang tak takwa. Mana dalilnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu jalan ketakwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujuraha tu jalan-jalan maksiat. Takwa itu jalan-jalan ketakwaan. Siapa yang bisikkan tu? Allah. Allah bisikkan melalui mana? Dua orang ni. Lahir dua tu dah dia dah. Sebenarnya dia orang dua ni duduk bawah perintah Tuhan tu. Betul, kalau kita mengaji selapis, ni baik, ni jahat. Yang baik tu malaikat mulhim, yang jahat tu malaikat syaitan walhan, mewaswaskan diri tu, sentiasa membisik. Tapi bila kita ngaji tauhid, dua-dua ni baik. Dua-dua ni makhluk Tuhan ni, bagus ni. Sebab bila ada dua ni, barulah Tuhan tahu, bukan Tuhan tahu, barulah Tuhan boleh menzahirkan. Tuhan dah tahu dah, Tuhan nak zahirkan mana satu hamba aku ni yang bertakwa ni. Fa'alhamaha fujuraha, aku ilhamkan. Fa'alhamaha, Allah ilhamkan. Alhamaha, ha tu balik pada jiwa ni. Fujuraha, jalan nak buat maksiat. Siapa bagi idea ni? Setan tu ni. Setan ni. Korin tu bantu dia je. Dia join lagi dah. Kalau ni dah ikut ni ikut lagi. Wa taqwaha, mengilhamkan jalan ketakwa. Siapa tu? Malaikat mulhim sebelah kanan ni. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah Ta'ala, beruntunglah orang yang membersihkan hati. Maknanya apa tu? Orang yang ikut pandangan penasihat yang baik ni. Qad aflaha man zakkaha, kerana malaikat mulhim ni, dia hanya membisikkan suruh bersihkan hati, bersihkan hati. Zikir. Kita ikut cakap dia, kita pun berzikir. Aflah, untung. Wa qad khaba man dassaha. Khaba, hampa, rugilah orang yang mengikut bisik daripada syaitan ni tadi tu. Jadi maknanya kita diberi pilihan, choice. Yang mana nak pilih? Kalau tak ada bisik daripada syaitan, tak ada pilihan. Fa'alhamaha taqwaha je. Fujuraha tak ada. Jadi macam mana kita nak tahu ni betul mah ke pasu ni, ke kaca je? Dengan ada ujian, maka Allah dapat menzahirkan. Manusia dapat menilai, kita pun dapat menilai kita ni kat mana sebenarnya. Itu tujuan ataupun hikmah kenapa dia adakan juga tiga benda ni. Soalan kedua, lepas kita mati, mana pergi semua ni? Malaikat-malaikat ni mana pergi? Qori ni mana pergi? Setan ni mana pergi? Kerja dah habis dah. Yang ni saya nak jawab, saya pun tak tahu. Wallahualam. Dia tanya kat dia orang, mana dia pergi? Tak tahu kat mana dia pergi. Tapi kerja dia dah habis.
Kerja malaikat Ibrahim dah habis, kerja malaikat ni habis. Tak sebut dah mana hadis mana pergi. Yang ada sebut malaikat yang masih ada dengan kita setelah mati lah malaikat Raqib dan Atid. Seorang kat kepala, seorang kat kaki. Bertasbihlah dua orang malaikat ni mendoakan kita sampai mati, sampai kiamat. Yang itu ada nas tentang malaikat Raqib dan Atid. Ya. Kalau kita mati, yang masih sama kita dua orang malaikat ni setia sampai kiamat. Adapun tentang selain daripada dua ni, malaikat yang lahir dengan kita, malaikat yang ni, wallahu alam, tidak ada keterangan yang pernah saya jumpa lah ke mana mereka pergi setelah kita mati. Wallahu alam. Lain soalan? Ada lagi? Ya. Alasan? Oh. Oh memang. Apa poin pihak orang ni? Dalil orang nak mengatakan antara poin mereka menyatakan kenapa Yasin ni tidak digalakkan baca malam Jumaat yang tadi itulah. Pertama, kerana adanya hadis menyuruh baca surah Al-Kahfi. Tapi ni lah, tak ada siapa kata surah Kahfi tu tak sunat baca. Tak ada siapa pun kata. Tak ada siapa pun menafikan dia. Oh, dengan sebab kita suruh baca Yasin, maka makna kita menafikan surah Al-Kahfi. Bodoh. Tak pernah ada ulama' kata gitu. Kita menyanjung tinggi dan kita menggalakkan semua orang beramal dengan surah Al-Kahfi itu. Cuma kita membaca tadi malam Jumaat kerana mustajab. Yang kedua kerana kita nak memberikan hadiah kepada si mati yang sangat berhajat tadi ni. Meminta pahala pada si mati, tak kita bantuan pada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka sangat membangkang? Kerana mereka berpegang pada satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, la tukhassisu qiyamal lail. Hadis yang berbunyi Rasulullah melarang kita ni mengkhususkan qiyamul lail. La tukhassisu qiyamal lail. Rasul kata, hei kamu semua, jangan kamu khususkan qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail, tuan-tuan? Semayang tahajud. Rasulullah melarang kita ni menentukan semayang tahajud malam-malam tertentu je. Malam lain kita tak bangun. Contoh kita, aku nak semayang tahajud malam Jumaat, yang malam ni aku tak nak bangun. Tu Rasulullah larang, tu makruh buat macam tu. Jangan kita khususkan semayang tahajud ni bila-bila malam kita bangun. Jangan kita khususkan mana-mana malam. Maka mereka menjadikan itulah dalil kita ni bid'ah membaca Yasin di malam Jumaat. Padahal hadis itu melarang mengkhususkan qiyamul lail. Takkan tak faham qiyamul lail itu semayang, bukan baca surah. Nampak tak? Nampak masalah kan ni? Mereka terlalu cetek mengartikan qiyamul lail dengan baca surah. Menentukan baca surah pada malam-malam tertentu tidak ada masalah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita ni tak boleh menentukan malam ni saya nak baca surah ni, hari Khamis saya nak baca surah ni, Jumaat saya nak baca surah ni. Tak ada larangan. Tak ada larangan. Mana ada larangan? Yang ada larangan qiyamul lail. Ini yang kedua. Kenapa bercanggahnya mereka dengan kita? Yang ketiga, macam biasalah, standard lah perkataan mereka itu, kita ni beramal benda Nabi tak buat. Nabi tak buat, sahabat tak buat, tabi'in tak buat. Itu standard daripada dulu sampai dah sekarang, dan telah pun dijawab. Malah macam mana saya selalu ulang, ada satu asar yang diriwayatkan daripada Taus. Taus ni kibarut tabi'in. Kibarut tabi'in. Taus ni kalau dia bercakap, maka Imam Ahmad bin Hanbal angkat tangan. Oh, siapa cakap ni? Imam Taus cakap. Taus baca Quran tepi kubur Imam Ahmad. Taus cakap. Dia baca Quran, biarkan dia, jangan kacau dia. Itu kebesaran Taus. Tuan-tuan boleh ceklah siapa Taus. Taus pernah meriwayatkan satu asar. Taus berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yut'imuna at'am ala mautihim sab'ata layalin.
adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka sering memberi makan kepada orang ramai selama 7 hari 7 malam. 7 malam berturut-turut apabila ada di kalangan mereka tu yang mati. Sahabat Nabi tu biasa buat. Jadi kalau kita istilahkan dalam bahasa kita sekarang ni, keduri lah. Dia buat 7 hari straight untuk dihadiahkan pahala bacaan-bacaan mereka itu. Pahala memberi sedekah makan tu kepada si mati. Asar sahabat, asar tabi'in, asar sahabat, riwayat daripada Taus. Jadi itu pun dah cukup sebagai dalil sampai dan adanya perbuatan orang-orang salafus soleh membuat amalan-amalan yang boleh dihadiahkan kepada si mati. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang lain yang kalau saya sebut sini panjang malam ni, tak ada habis dia. Yang paling yang saya suka saya petik tentang masalah bersedekah tahlil la ilaha illallah ni, lah satu hadis sahih riwayat pada Imam Bukhari sendiri. Dalam hadis 40 ada hadis tu. Banyak pada satu hari datanglah sahabat-sahabat Nabi yang miskin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka komplain, mereka kata, ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Qad dhahaba ahad-duthur. Sungguh telah pergilah orang kaya di kalangan kami dengan pahala-pahala mereka. Orang kaya banyak duit, dah sedekah sana sedekah sini dapat pahala banyak. Kami orang miskin nak sedekah tak boleh, duit tak ada. Maka Rasulullah SAW menyambung sebut dalam hadis tersebut, at-tahlilu sadaqatun wa tasbihu sadaqatun wa takbiru sadaqatun ila akhir. Rasulullah kata, hei sahabat, ketahuilah menyebut la ilaha illallah itu sedekah. Lagi, ketahuilah subhanallah subhanallah tasbih itu boleh sedekah. Lagi, tahuilah takbir Allah Akbar Allah itu sedekah, dan seterusnya. Sampailah berjimat dengan isteri itu pun sedekah. Sahabat sampai situ, sahabat tanya, berjimat dengan isteri pun sedekah? Yalah, engkau menjatuh air manimu pada yang halal, itu pun dia nak sedekah. Ini maknanya kalau kita dalam keadaan kita membaca tahlil arwah tu, apa kita baca? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masuklah tu sedekah. Sedekah pada si mati. Apa masalah dia? Disudahi dengan doa. Dan banyak lagi lah dalil-dalil yang kalau dibincangkan di satu hari khas. Segala dalil banyak. Dalil-dalil yang telah menunjukkan bahawa seorang mati ni sangat gembira dengan apa yang kita sedekahkan pada mereka itu. Di mana yang saya selalu ulang-ulang sebut, kalau kita lihat dalam juzuk yang keempat kitab Hidayah Syiarus Salikin, yang mana Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengkomentarkan tentang dekat babul maut kat ujung tu. Dia kata apa? Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah mimpi itu boleh menjadi dalil, kalau mimpi orang yang mimpi orang mati ini boleh jadi dalil, kata dia, maka mimpi-mimpi yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dah mati ini mendapat bungkusan-bungkusan amal yang dihadiahkan daripada orang hidup berbentuk bacaan la ilaha illallah, Al-Quran dan sebagainya. Kata Imam Ghazali, la tadkhulu tahta hasrin. Maksud la tadkhulu tahta hasrin, tak boleh nak dihitung. Terlalu banyak daripada zaman Imam Ghazali dulu sampai dah sekarang ni, menceritakan mimpi orang soleh, bermimpi jumpa orang mendapat pahala bungkusan daripada tahlil arwah, bacaan yang mereka sedekah pada si mati terlalu banyak. Tapi mimpi tak boleh jadi dalil lah, tapi kerana terlalu banyak. Apa lagi yang kita nak ragukan? Apa lagi kita baca tadi ni tentang bagaimana orang mati sangat mengharap daripada si yang hidup, lebih-lebih pada malam Jumaat. InsyaAllah kita hidupkan balik satu yang telah, tradisi yang telah diajar oleh orang-orang dulu ni. Jangan hilangkan tradisi itu. Jadikan malam Jumaat ni malam beramal. Mengaji banyak dah, beramal dan bersedekah. Sebab kita ingat dia jadi pusingan. Kalau kita buat macam tu, satu hari kita dimati. Kita ni tak kira siapa, AJK masjid, Pak Imam, masyarakat mati. Bila mati malam Jumaat dapat hadiah, kita baca. Besok kita pula mati,
Orang kemudian pula baca untuk kita. Orang ni mati, orang kemudian. Jadi kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa hidupkan sunnah yang baik, maka dia dapat pahala tu. Pahala sunnah tu dia dapat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma nabi' ilmi qulubana wasta'min asrarana washghal bil i'tibari afkarana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.